Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke taklimat persediaan dan latihan industri sesi Disember 2020. Okey, kita tengok dulu semakan penempatan latihan industri. Okey, jadi pelajar sekarang sedang mencari dan juga ada yang telah dapat tempat latihan. Kemudian pelajar perlu menyemak keputusan penempatan di laman sesawang SPMP Polymas di menu iUPLI versi baharu. Dan juga bagi pelajar yang masih belum mendapat tempat LI, sila teruskan usaha anda. Okey, di sini ini adalah paparan di mana pelajar boleh menyemak pendaftaran firma untuk menjalani LI. Bermaksud di sini paparan ini yang saya bulatkan itu, di situ adalah paparan yang menyatakan alamat tempat LI anda bila anda sudah dapat tempat. Maksudnya di sini bila kita dah dapat surat jawapan daripada pihak pelajar ataupun daripada pihak syarikat, kita akan daftarkan alamat LI para pelajar di menu pendaftaran firma untuk menjalani LI yang saya bulatkan di situ. Jadi maksudnya pelajar akan menyemak alamat syarikat. Jadi bukannya pelajar memilih tempat LI di menu tersebut. Sebab saya ada dapat laporan bahawa ada pelajar yang memilih tempat LI bila mereka memohon tempat ataupun syarikat tersebut. Jadi maksud di sini pelajar sendiri yang mendaftarkan tempat mereka. Benda ni tak betul. Untuk mendaftarkan tempat LI, pihak UPLI yang akan mendaftarkan. Hanya pelajar mencari tempat sahaja. Bila pelajar dapat tempat, hantar ataupun bagi pada UPLI surat jawapan. Kami yang akan daftarkan alamat tempat LI anda di menu pendaftaran firma untuk menjadi LI di step 3 tersebut. Jika ada pelajar-pelajar yang telah mendaftar sendiri pada menu tersebut, saya minta pelajar tersebut cuba menghubungi saya selepas ini. Saya akan bagi nombor telefon di akhir video ini. Okey, saya sentuh sedikit pendaftaran kursus. Jadi sebelum ini pelajar telah mendaftar kursus dan juga kita kena hantar borang-borang yang diperlukan untuk pendaftaran dan juga kita kena serahkan kepada UPLI. Benda ini kita dah terangkan ataupun kita dah sebut pada taklimat pengenalan sebelum ini. Okey, jadi saya minta pelajar-pelajar telah menyediakan borang-borang tersebut dan juga semua set borang-borang ini iaitu borang biodata, resume, kita hanya hendak salinan sahaja, salinan peperiksaan yang terakhir, borang lepas tanggung, ibu bapa, penjaga dan juga pelajar. Jadi borang-borang ini kita minta setiap pelajar akan hantar dan juga tarikh akhir penghantaran adalah 24 Disember 2020 dan juga borang-borang ini dihantar ke UPLI. Okey, jadi penghantaran ke UPLI ini disebabkan kita sekarang ni masih dalam keadaan orang kata apa? Ada yang PKP dan sebagainya. Jadi yang ini kita tak menggunakan wakil kelas lah. Tak gunakan wakil kelas untuk mengumpul borang-borang. Jadi kemungkinan pelajar juga boleh minta tolong dari PA untuk mengumpul ataupun kalau agak sukar, pelajar boleh hantar sendiri ya menggunakan pos ataupun kalau yang boleh datang boleh serahkan kepada UPLI. Jadi saya minta pelajar
boleh menyerahkan ke semua borang-borang ini sebelum 24 Disember 2020. Okey, kita tengok syarat layak LI. Okey, yang pertama, pelajar perlu mendaftar kursus LI. Jadi saya tengok kebanyakan dia pelajar telah mendaftar kursus LI. Yang kedua, telah mendapat tempat LI. Jadi bermaksud pelajar mesti mencari tempat LI untuk layak LI SEM depan. Yang ketiga, ada perlindungan takaful insurans. Bermaksud pelajar Polymas memang ada takaful insurans ini, tapi yang ada masalah sedikit bila pelajar tersebut extend. Bermaksud sekarang ni masih SEM 6. SEM depan, SEM 7 baru nak pergi LI. Jadi bermaksud untuk insurans takaful ini, dia hanya cover untuk 3 tahun sahaja. Bermaksud 6 semester. Jadi jika pelajar yang terlebih 6 semester, bermaksud dia telah lebih terlebih tempoh pengajian itu. Jadi bermaksud di sini saya minta pelajar tersebut SEM 6 ke atas sekarang ini cuba menghubungi hal ehwal pelajar dan bercakap dengan Ustaz Helmi berkaitan tentang insurans. Ya, kemudian syarat yang keempat ialah lulus semua kursus. Lulus semua kursus. Kemudian yang kelima ialah HPNM mestilah sama ataupun lebih 2.0. Jadi yang ni pelajar perlu ambil maklum, jika SEM 5 ini ataupun SEM 6 ini anda telah menduduki final, kemudian dah dapat putusan, dan juga kalau kita tengok HPNM anda mesti lebih 2.0. Kalau anda lulus semua tapi HPNM bawah 2.0, anda tidak layak pergi LI. Okey, jadi ini pelajar perlu ambil maklum ataupun ambil kira. Okey, untuk status layak ataupun tidak layak untuk pelajar pergi LI, jadi pelajar boleh rujuk status layak ataupun tidak layak LI yang akan dipaparkan pada slip keputusan peperiksaan akhir semester. Jadi yang ini bila pelajar nak cek keputusan final nanti, dia akan nyatakan anda layak ataupun tidak LI SEM hadapan. Etika dan peraturan semasa LI. Untuk lapor diri, perkara yang perlu dibawa semasa melapor diri ialah surat lapor diri. Surat ini pelajar perlu print dalam SPMP. Print dalam seminggu ataupun 2 minggu sebelum lapor diri. Kemudian kad matrik mesti ada untuk pelajar. Kemudian jurnal refleksi. Jurnal refleksi ini pelajar yang belum ada boleh dapatkan di Koperasi Polymas. Kemudian salinan resume dan juga slip pesan peperiksaan. Yang ini jika syarikat memerlukan. Kalau syarikat tak kata apa, jadi pelajar hanya perlu bawa surat lapor diri, kad matrik dan juga jurnal refleksi. Rupa diri untuk pelajar semasa pergi LI. Jadi kalau kita tengok di sini, kita mestilah berpakaian kemas dan bersesuaian, rambut pendek untuk lelaki, berstokin, berkasut, memakai tanda nama. Yang ini bermaksud kita ada name tag lah. Kemudian akhir sekali kita mestilah mempunyai sikap bersopan santun. Disiplin dan tata tertib semasa menjalani LI.
disiplin semasa latihan industri. Jadi di sini kalau kita tengok pelajar mesti ataupun kita tengok pelajar tertakluk kepada peraturan organisasi latihan dan juga polimas, bermaksud pelajar di bawah peraturan kelang dan juga polimas. Jadi bermaksud kedua-dua disiplin ini ataupun peraturan ini pelajar mestilah wajib mematuhi dan tidak melanggar peraturan tersebut. Jadi kalau kita tengok di sini, untuk pelajar yang pergi LI, apa-apa maklumat tentang kelang, kalau pelajar nak, pelajar mestilah minta kebenaran dahulu daripada pihak kilang. Sebab kilang ni dia punya rahsia dia, ada benda-benda rahsia dia. Jadi kita perlu minta kebenaran dulu jika kita nak mengguna ataupun kita nak ambil. Kemudian selain daripada itu, kalau kita tengok kehadiran tempat LI, itu pun kalau kita tengok itu adalah di bawah peraturan kilang lah. Jadi maksudnya pelajar perlu hadir dan juga kehadiran adalah kehadiran yang baik lah. Jadi di sini pelajar tertakluk kepada peraturan syarikat dan juga peraturan polimas. Jadi saya minta pelajar tidak melanggar kedua-dua peraturan ini semasa menjalani LI. Tindakan tata tertib semasa menjalani LI ini adalah perkara-perkara yang biasa yang dilakukan oleh pelajar, iaitu melanggar mana-mana peraturan organisasi dan juga peraturan politeknik, tidak hadir, kehadiran tidak memuaskan, penampilan yang tidak wajar, dan juga yang last sekali biasanya mengganggu ketenteraman awam. Bentuk tindakan tata tertib, biasanya kita akan keluarkan surat amaran ataupun surat tunjuk sebab, notis gagal latihan industri, dan juga lain-lain tindakan munasabah yang dibenarkan mengikut Akta 174 atau Peraturan Am Politeknik yang sedang berkuat kuasa. Okey, berkaitan dengan cuti. Jadi kalau kita tengok di situ, cuti tiada peruntukan. Cuti yang diberi oleh Politeknik, bermaksud pihak Politeknik tidak akan ada kebenaran untuk memberi pelajar cuti semasa membuat latihan industri. Kemudian surat cuti MC hendaklah ditampalkan di muka surat hari yang terlibat dalam jurnal refleksi. Kemudian kalau nak minta cuti, boleh minta cuti kepada kilang, dan jika kilang benarkan maka anda boleh cuti. Kalau tak dapat cuti, anda teruskan latihan industri. Kemudian jika ada cuti panjang, mungkinlah anda aksiden ke apa ke, cuti panjang, yang ini kena maklum juga kepada UPLI. Kalau tak mau maklum kepada UPLI, anda boleh berhubung juga kepada PA, nanti PA akan habaq kepada UPLI. Kemudian yang last sekali, kalau kita tengok di situ, kehadiran untuk LI mestilah 80% ke atas. Bermaksud di sini, kalau kita tengok LI kita adalah 20 minggu. Saya bagi contoh, jika 1 minggu itu 5 hari kita bekerja, maka kalau 20 minggu, kita ada 100 hari bekerja. Jadi bermaksud di sini, untuk pelajar lulus LI, kehadiran mestilah 80 hari ke atas. Jadi bermaksud di sini, pelajar boleh cuti, tapi cuti itu tidak lebih daripada 20 hari ataupun 20%. Cuti itu adalah termasuk cuti-cuti yang dibenarkan ataupun cuti-cuti sakit, cuti aksiden dan sebagainya. Jadi maksudnya, jika anda cuti itu tidak mencerminkan
kehadiran anda. Walaupun cuti itu dibenarkan oleh syarikat. Jadi yang ini pelajar mesti ambil maklum, kehadiran LI itu mestilah 80% ke atas. Ini adalah contoh MC yang dilekatkan pada surat yang terlibat, yang kita lekatkan pada jurnal refleksi. Maksudnya pada hari tersebut anda MC, anda boleh lekatkan surat MC pada tarikh tersebut dalam jurnal refleksi. Ini berkaitan dengan cuti kemalangan. Jadi jika anda terlibat dengan kemalangan, okey, yang pertama minta pihak keluarga hubungi segera UPLI ataupun syarikat. Kemudian boleh berhubung HCP untuk berkaitan dengan insurans. Kemudian boleh berurusan dengan CIDB jika anda adalah pemegang kad hijau. Kemudian mesti buat laporan polis sebab yang ini dia berkaitan dengan insurans dan sebagainya. Kemudian dapatkan surat ni doktor, jika anda masuk wad, okey. Kemudian boleh hantar surat cuti itu kepada UPLI dan juga kita ada email fax, jadi anda boleh hubungi pihak kami. Okey. Jadi anda perlu ambil berat sikitlah jika ada berlaku kemalangan. Jika anda ada masalah di tempat latihan, okey, perkara pertama, sebarang masalah hendaklah dimaklumkan dulu kepada penyelia ataupun pegawai yang bertanggungjawab di syarikat tersebut. Okey. Kemudian jika masih tak selesai, boleh hubungi UPLI. Kemudian jangan terburu-buru mengambil tindakan. Campur tangan ibu bapa tidak dibenarkan. Okey, jadi di sini kita minta pelajar perlu mengurus sendiri masalah dengan organisasi latihan ataupun UPLI sahaja. Okey, kita tengok kategori masalah. Jadi biasanya masalah-masalah yang terdapat atau biasa yang dihadapi oleh pelajar. Yang pertama, kesesuaian bidang semasa latihan, keselamatan dan kesihatan dan juga lain-lain masalah. Berkenaan dengan pertukaran tempat latihan, pelajar yang ingin menukar tempat diminta menghubungi Polimas ataupun membuat surat rasmi untuk membuat pertukaran. Surat rasmi itu ada contohnya, kalau kita tengok di situ, ada di dalam laman blog UPLI Polimas. Laman blog UPLI ialah www.uplipolimas.wordpress.com. Di situ anda boleh tengok contoh surat rasmi untuk membuat pertukaran tempat. Jadi, student ataupun pelajar tidak boleh tukar tempat sewenang-wenangnya walaupun diberi kebenaran oleh organisasi. Jadi di situ bermaksud pelajar mesti memohon dahulu dari UPLI. UPLI akan bagi kebenaran, barulah pelajar dapat bertukar, dan juga di situ kita akan dapati pihak organisasi pun bersetuju untuk pelajar tukar. Baru pelajar boleh tukar. Jika pelajar menukar tempat tanpa kebenaran bertulis, walaupun telah diberi kebenaran oleh syarikat ataupun kilang, benda ini akan kita kenakan tindakan.
iaitu boleh mengulang latihan industri. Bermaksud di sini pelajar boleh gagal LI SEM tersebut. Jika pelajar ingin membuat aduan ataupun pertanyaan, aduan ataupun pertanyaan itu anda boleh hantar secara bertulis ke surat rasmi yang dialamatkan ke alamat Polymas, dan juga kena tulis untuk perhatian Pegawai Perhubungan dan Latihan Industri. Kemudian kita boleh gunakan email. Okey, boleh nyatakan nama, nombor pendaftaran, nombor telefon dan juga aduan. Dan juga aduan ataupun pertanyaan ini adalah aduan yang orang kata apa, yang berasas lah, dan juga ada bukti. Jadi barulah pelajar boleh buat aduan ataupun pertanyaan. Ini adalah satu contoh format ataupun contoh surat aduan. Jadi surat ini boleh ambil dalam laman blog UPLI Polymas. Ini berkaitan dengan aduan organisasi latihan, bermaksud syarikat. Jika pelajar mendapat surat amaran dari syarikat, akan dikenakan tindakan mengikut peraturan yang sedang berkuat kuasa. Kemudian pelajar yang disingkir ataupun diberhentikan oleh syarikat dianggap gagal LI dan akan diberi notis pemberitahuan gagal LI, dan pelajar dikehendaki mengulang LI pada semester berikutnya. Surat pengesahan lapor diri. Berkenaan dengan surat pengesahan lapor diri, okey. Jadi pelajar bila sudah melapor diri di syarikat, dalam minggu pertama dan juga minggu kedua itu, pelajar mesti masuk dalam SPMP dan perlu mengemaskini pada menu pelaksanaan semasa LI, iaitu selepas anda lapor diri. Bermaksud di situ anda mesti kena kemaskini butiran yang diperlukan dalam menu pelaksanaan semasa LI. Kemudian anda perlu print surat pengesahan lapor diri, dan juga surat ini dilengkapkan, dan jangan lupa perlu ada sign penyelia ataupun syarikat dan juga job syarikat. Kemudian anda perlu hantar ke UPLI Polymas secara walk-in, ataupun anda boleh hantar melalui pos dan sebagainya. Ini adalah contoh surat pengesahan lapor diri yang lengkap. Jadi pastikan student memahami isi butiran surat ini. Surat pengesahan lapor diri ini perlu dihantar ke UPLI Polymas dalam masa 2 minggu. Bermaksud minggu 1 atau minggu 2 selepas itu, pelajar mesti hantar surat pengesahan lapor diri ini. Dan juga kalau kita tengok di situ, kita boleh alamatkan menggunakan alamat Polymas untuk perhatian UPLI jika anda menggunakan pos ataupun pos biasa, pos laju, pos ekspres, ataupun anda juga boleh email. Anda boleh email kepada dua alamat email UPLI yang anda nampak di paparan ini. Kemudian yang saya rasa untuk email ini lebih baik anda gunakan email upli_polymas at polymas.edu.my. Saya rasa yang tu lebih baik. Panduan menulis jurnal refleksi.
Panduan menulis jurnal refleksi. Jadi yang ni kalau kita tengok jurnal refleksi ni ada juga kita sebut sebagai buku log. Okey. Jadi buku log ini adalah buku yang kita tulis setiap hari apa yang kita buat semasa kita menjalani LI. Okey. Jadi setiap hari kita mesti rekod apa yang kita buat di kilang. Jadi rekod itu kita tulis di jurnal refleksi ataupun buku log. Okey. Kemudian buku log itu perlu ditandatangani oleh penyelia setiap minggu. Dia ada helaian dia, setiap minggu ada helaian untuk penyelia sign dan cop. Kemudian di situ buku log itu kita juga ada ruangan pengesahan oleh pensyarah pemantau semasa lawatan pemantauan dibuat. Bermaksud dalam minggu ke-7 ataupun minggu ke-8 dan seterusnya ada pensyarah yang akan datang untuk memantau anda. Jadi untuk pengesahan pensyarah pemantau ini, dia ada ruangan dia dalam buku log tersebut. Jadi pelajar boleh minta pensyarah pemantau isi ruangan untuk pengesahan pensyarah pemantau. Kemudian buku log ini dia ada cara penulisan dia. Okey. Jadi untuk panduan penulisan boleh rujuk pada laman blog UPLI. No, kalau tak mau kotak, buku log tu boleh balut dan sebagainya. Kemudian kalau hilang, rosak ke, tak boleh guna, boleh beli lagi ataupun boleh beli balik di Koperasi Polimas. Ini adalah contoh paparan dalam buku log ataupun jurnal refleksi tersebut. Jadi kalau kita tengok di situ, dia ada tarikh, hari, perkara, tajuk, jabatan, okey. Dan ruangan yang kosong itu adalah ruangan aktiviti. Bermaksud pelajar perlu menulislah apa-apa yang pelajar dapat ataupun pelajar belajar pada hari tersebut, dan juga di bawah sekali kita ada kesimpulan. Jadi di situ pun kita simpulkanlah apa yang kita buat pada hari itu. Ini adalah contoh penulisan jurnal refleksi. Jadi kalau kita tengok di situ, kita boleh buat satu lakaran di ruangan aktiviti itu. Kemudian kita boleh tulis apa yang kita dapat ataupun ilmu yang kita dapat pada hari itu, kita boleh tulis. Okey. Kemudian dibantu dengan lakaran. Jadi kalau kita tengok di bawah itu, dia ada satu lakaran. Jadi pelajar boleh buat lakaran. Ini satu lagi contoh penulisan dalam buku log. Kita boleh lekatkan gambar. Okey. Gambar itu mestilah kita minta kebenaran dulu daripada syarikat, okey, untuk ambil gambar. Kemudian gambar itu kita boleh lekatkan pada ruangan aktiviti, dan di bawah itu kita boleh buat penerangan kerja. Ini adalah satu contoh penerangan berbentuk manual. Jadi maksudnya mungkin manual ini kita ambil daripada pihak syarikat. Okey, jadi minta kebenaran dahulu. Kita boleh lekatkan ataupun kita boleh lampirkan penerangan berbentuk manual ini dalam buku log ataupun jurnal refleksi tersebut. Ini satu contoh yang sama juga, iaitu kita ambil gambar. Dan kita lekatkan, dan kita buat penerangan aktiviti di dalam gambar. Okey, jadi di situ kita dapat menerangkan secara lebih detail apa yang kita buat pada hari tersebut. Kemudian di bawah tu kita juga boleh tulis kesimpulan yang apa yang kita dapat pada hari tersebut. Ini contoh carta alir proses kerja. Jadi biasanya yang ni pun kalau kita tengok
kita mesti dapatkan daripada syarikat lah, ya. Okey, jadi minta kebenaran dan kita boleh lekat to state, kita boleh lekatkan pada buku jurnal kita. Paparan ini jika kita menggunakan satu arahan operasi kerja. Jadi yang ini pihak syarikat akan beri. Okey, jadi kita akan follow operasi kerja tersebut melalui lampiran yang kita akan lekatkan. Kita akan lekatkan pada jurnal refleksi. Ini adalah paparan ataupun ruangan yang perlu ditandatangani oleh penyelia. Okey, jadi penyelia kena komen, sign dan cop. Kemudian di atas tu sikit ada refleksi mingguan, bermaksud di situ pelajar akan simpulkan lah apa yang kita buat dalam masa seminggu tersebut. Panduan penulisan laporan akhir latihan industri. Untuk panduan penulisan laporan akhir, diminta pelajar melayari laman blog UPLI Polymas. Jadi di situ nanti pelajar akan dapat panduan bagaimana untuk kita menulis laporan akhir untuk LI kita. Ini adalah contoh laporan akhir latihan industri. Okey, jadi kalau kita tengok di situ kita gunakan combining saja. Kemudian untuk kulit depan tu kita akan gunakan kertas warna, dan juga warna itu melambangkan jabatan. Jadi kalau kita tengok kuning tu JKN, biru JP, merah JKE, hijau JKA, dan juga lebih kurang oren untuk JTMK. Okey, kita masuk ke pemantauan ataupun penyeliaan latihan industri. Di sini pegawai UPLI yang bertanggungjawab ialah Puan Somsi. Jadi di sini saya dah bagi nombor telefon, boleh berhubung dengan Puan Somsi jika ada masalah tentang pemantauan ataupun mungkin ada perubahan alamat dan sebagainya, boleh berhubung dengan Puan Somsi. Dan juga pemantauan biasanya kita akan start dalam minggu yang ke-7 ataupun minggu ke-8 macam tu. Jadi pelajar bersiap sedia kedatangan pensyarah pemantau, dan pastikan buku log telah di-update sampai ke tarikh yang pensyarah datang tu. Okey, masih dengan pemantauan LI. Jadi kalau di sini kita tengok, ini adalah info-info yang perlu pelajar tahu, iaitu pelajar akan dipantau oleh pensyarah pemantau sekurang-kurangnya sekali sepanjang latihan. Kemudian pensyarah pemantau terdiri daripada semua pensyarah ataupun pegawai Polymas atau mana-mana pensyarah atau pegawai dari politeknik lain yang dilantik. Bermaksud di sini pelajar Polymas bukan hanya dipantau oleh pensyarah Polymas sahaja. Nanti kita akan jumpa juga pensyarah-pensyarah daripada poli lain yang akan memantau anda. Jadi kita gunakan sistem zoning. Kita gunakan sistem zoning itu sebab dia bukan semua pensyarah Polymas akan memantau pelajar Polymas. Ada juga poli lain, pensyarah lain yang memantau pelajar Polymas. Kemudian hubungi UPLI jika tiada penyeliaan dibuat sehingga penghujung SEM. Bermaksud, contohlah kalau kita tengok dalam minggu 17, minggu 18 pun masih tidak ada pensyarah datang, minta hubungi UPLI. Ini contoh borang appendix 3.
Borang appendix 3 iaitu observation form. Jadi borang pemantauan. Jadi borang ini pelajar boleh ambil di laman blog UPLI. Diisi oleh pelajar, butiran seperti nama, nombor pendaftaran dan lain-lain. Kemudian job syarikat kena ada. Kemudian bila pensyarah pemantau datang, beri borang ini untuk dia isi dan dia akan kumpul. Borang ini kita ambil di laman blog UPLI. Pengesahan tamat dan penilaian latihan industri. Okey, kita tengok pengesahan tamat LI. Jadi bermaksud di sini bila pelajar telah tamat LI, pelajar perlu menyiapkan borang ataupun benda-benda yang perlu semasa pelajar datang untuk membuat pengesahan tamat LI. Maksudnya di sini pelajar datang ke Polymas dan membuat pengesahan tamat LI. Jadi kalau kita tengok di sini, kita mesti ada surat tamat LI, kita mesti ada laporan akhir LI, kita ada jurnal refleksi iaitu buku log yang telah lengkap. Kemudian kita ada appendix 1, appendix 2. Appendix 1, appendix 2 ini adalah markah yang diberi oleh syarikat. Pastikan kedua-dua borang ini sampai ke UPLI. Biasanya, appendix 1, appendix 2 ini akan dihantar oleh syarikat bermula pada minggu ke-18. Jadi, biasanya syarikat akan menghantar melalui pos ataupun email. Jadi, jika syarikat telah menghantar ke UPLI, kita anggap benda ni selesai. Tapi jika syarikat memberi appendix ini kepada pelajar, maka pelajar perlu bawa semasa pengesahan tamat LI. Okey, slide ini meminta pelajar supaya melayari laman web Polymas ataupun laman blog UPLI untuk mengetahui tarikh pengesahan tamat LI. Bermaksud bila tarikh pelajar kena datang ke Polymas untuk buat pengesahan tamat LI. Jadi diminta pelajar cuba melayari laman web yang saya sebut tadi. Kemudian biasanya makluman untuk pengesahan ini kita akan upload selewat-lewatnya 3 minggu sebelum tarikh pengesahan tamat LI. Kriteria penilaian latihan industri. Kriteria penilaian. Okey, di sini bermaksud bagaimana pemarkahan dikira untuk pelajar-pelajar yang melakukan LI. Jadi kalau kita tengok di sini, penilaian akan diberi dalam dua sumber. Yang pertama, dinilai oleh syarikat. Jadi syarikat akan memberi markah kesemuanya sebanyak 60%, iaitu yang pertama, practical task menyumbang kepada 40%. Kemudian reflective journal 20%. Jadi kesemuanya 60% daripada 100%. Markah ini diberi oleh syarikat mulai minggu ke-18. Kemudian 40% lagi markah diberi oleh Politeknik. 40% itu ialah yang pertama, pemantauan. Pensyarah pemantau. Jadi pensyarah pemantau akan memberi markah kepada anda sebanyak 10%.
Kemudian kita ada laporan akhir. Laporan akhir menyumbang kepada 20%. Kemudian kita ada presentation 10%. Okey, jadi kesemuanya menyumbang kepada 100%. Dan markah ini hanya untuk pelajar-pelajar yang mendaftar untuk DUT 40110 dan juga DUT 7019. Pelajar DUT 60610 iaitu Jabatan Elektrik tidak menggunakan kriteria permarkahan ini. Pelajar elektrik mereka ada markah cara permarkahan yang terbaru tapi belum diputuskan lagi. Nanti bila ada berita tentang permarkahan baru untuk pelajar elektrik, saya akan war-warkan benda ini. Mungkin dalam laman blog UPLI ataupun kita akan edarkan memo kepada PA. PA akan panjangkan kepada pelajar-pelajar. Ini adalah contoh borang appendix 1 dan juga appendix 2. Okey, kemudian borang ini boleh diambil dalam laman blog UPLI. Ambil dalam laman blog UPLI. Kemudian pastikan diisi dan pastikan ada cop rasmi oleh penyelia organisasi. Maksud dia mesti ada cop syarikat dan juga sign lah, sign daripada pihak yang memberi markah pada anda. Ini adalah contoh borang appendix 4 iaitu final report, okay, yang menyumbang 20%. Jadi borang ini pun pelajar dapatkan dalam laman blog UPLI. Diisi dengan nama, nombor pendaftaran, jabatan. Kemudian borang ini akan pelajar bagi kepada pensyarah penilai. Ini contoh borang appendix 5 presentation. Jadi borang ini pun sama, ambil dalam laman blog UPLI. Okey, kita tengok keputusan penilaian LI. Jadi keputusan LI, anda boleh tahu ataupun anda boleh ambil melalui online, iaitu melalui laman sesawang SPMP Polymas. Keputusan anda ini dikeluarkan oleh unit exam bersama-sama dengan keputusan akhir semester tersebut. Jadi anda akan buka dalam SPMP dan masuk ke iExam. Di situ nanti anda akan dapat keputusan LI anda. Untuk peringatan pelajar, cetak segera keputusan LI kerana tempoh paparan dan cetakan hanya akan dibuka 1 ataupun 2 minggu sahaja selepas keputusan rasmi diumumkan, iaitu sebelum sesi berikutnya bermula. Ini untuk makluman kepada pelajar yang masih tiada tempat LI. Sebelum ini, UPLI telah memberi tarikh akhir untuk pelajar mencari tempat iaitu 10 Disember 2020. Tetapi jika masih ada pelajar-pelajar yang tiada tempat selepas tarikh tersebut, pelajar yang tak dapat tempat masih boleh cari tempat. Masih boleh cari tempat selagi belum sampai tarikh untuk pergi LI. Kemudian satu lagi, UPLI berhak untuk terus membuat penempatan secara mandatory
sekiranya ada tawaran dari organisasi latihan tanpa mengira lokasi atau sebarang pertimbangan lain. Yang ni jika ada permintaan daripada syarikat. Okey, kalau tiada tawaran daripada syarikat, pelajar yang tiada tempat teruskan usaha untuk mencari tempat selagi belum sampai tarikh untuk pergi LI. Kita sentuh sedikit tentang kad hijau. Jadi untuk kad hijau ni, jika pelajar ingin memohon, boleh rujuk ataupun masuk ke portal CIDB atau hadir ke pejabat CIDB untuk permohonan. Kemudian, bagi mana-mana pelajar yang akan menjalani LI dan akan orang kata apa? Menjalani lawatan tapak bina, buat lawatan tapak bina. Okey, jadi pastikan anda memiliki kad hijau. Biasanya yang ni mungkin kalau kita tengok lebih kepada kejuruteraan awam. Okey, tapi ada juga pelajar-pelajar contohnya mekanikal ke ataupun elektrik yang terlibat sama. Jadi bila ada buat lawatan tapak bina, automatik pelajar mesti ada kad hijau. Jadi pastikan kad hijau tu ada untuk pelajar yang terlibat dengan tapak bina. Untuk sebarang pertanyaan, okey, pelajar-pelajar boleh berhubung dengan saya. Jadi kalau kita tengok di situ, saya dah bagi nombor handphone saya. Kalau tak mau telefon saya, boleh juga email ke UPLI dengan 2 alamat email yang saya beri itu. Jadi pelajar-pelajar boleh membuat sebarang orang kata apa, pertanyaan dengan 2 kaedah tersebut. Okey, jadi saya mengalu-alukan sebarang pertanyaan daripada pelajar. Sekian taklimat persediaan LI Disember 2020 daripada saya. Jadi jika ada sebarang masalah, boleh berhubung dengan saya, boleh email. Okey. Kemudian saya ucapkan selamat menjalani latihan industri untuk sesi Disember 2020. Sekian, terima kasih.